Alright, so kita jumpakan perjumpaan, kita mulakan perjumpaan kita pada petang ni dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ni Muhammad Na ni kenapa bagi saya dada je ni? Risau saya. Okey, bagi saya muka awak. Risau pula tengok. Kenapa awak ni? Apa masalahnya tu? Ada masalah beritahu saya. Masya Allah, ahli syurga, ahli syurga. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang semua. Terima kasih pada semua yang dah pun berada uh, lebih awal. Sementara kita tunggu rakan-rakan yang lain tu, mungkin kita boleh mulakan dulu. Kalau ada sebarang persoalan ke, mungkin awak boleh tanya saya dulu. Sambil-sambil tu, sambil-sambil awak berfikir tentang soalan yang nak tanya misalnya, saya mulakan dululah. Kita cuba tengok apakah sepatutnya berlaku pada minggu ini. Alright, nampak ke slide saya punya paparan ni? Nampak. Alright, okay, terima kasih atas respon. Terima kasih juga pada yang onkan kamera. Semoga anda menjadi ahli syurga. Okay, yang lain pun insyaAllah ahli syurga juga. Cumanya saya sangat-sangatlah menghargai pelajar yang saya dapat lihat wajahnya. Wajah-wajah bersih, suci, murni selepas solat Zuhur. Okay, anyway, kita cuba tengok. Alamak, kenapa saya punya tak bergerak? Sepatutnya dia dekat page 1. No. Okay, sorry. Okay, jom kita tengok. Sepatutnya seperti yang saya sebut pada minggu lepas, saya kata cuba awak tengok pada setiap kita punya perancangan 14 minggu. Saya dah kongsikan. Kalau tak ada, sila bagi tahu saya supaya saya tahulah yang awak tak ada benda ni. Tapi saya rasa awak dah tengok dah. Dan seperti yang saya sebut pada kelas-kelas yang lepas, pastikan awak cuba tengok apa yang sepatutnya awak yang berlaku. Contohnya dia kata tanggungjawab pelajar kan. So pada minggu pertama tu apa yang sepatutnya awak dah buat. Jadi jom kita cuba tengok sepatutnya kita pada minggu ini, pada minggu yang pertama kita dah mulakan berbincang tentang proforma. Kita tengok bab 6 dan 7 which is bab refleksi. Saya rasa saya dah sebut dah itulah apa yang saya expect daripada awak penulisan. Dan saya kata pada minggu yang pertama pun awak dah start menulis refleksikan diri. Jadi saya harap itu telah pun berlaku. Walau bagaimanapun kalau belum start, saya mohon sebaik-baiknya startlah secepat mungkin supaya nanti tidak menjerat diri sendiri. Sebab awak pun sedia maklum kan, pada hujung-hujung SEM nanti awak makin sibuk dan makin sibuk. Jadi sekarang ni sepatutnya mulakanlah secara perlahan-lahan. Okey. Kemudian pada minggu yang kedua kita ada bincangkan tentang analisis keperluan dan projek santun masyarakat. Okey, dan kita dah bincangkan jugalah bab 1, 2, 3, 4 dan 5. Kita bincangkan analisis keperluan dan projek santun masyarakat. Dan saya pun ada sebutkan hari itu sepatutnya awak dah mulalah berbincang dengan rakan-rakan hari kumpulan. Sepatutnya idea dah semakin jelas lah. Saya tak naklah ada lagi yang masih lagi terkapai-kapai. Kalau ada kumpulan yang baru bergabung dan sebagainya, kalau awak masih lagi tak keliru dan sebagainya, sila pastikan awak dah pun bertanya pada rakan-rakan ataupun awak tanya pada saya lah. Sebaik-baiknya tanya pada rakan-rakan dulu sebab mungkin rakan-rakan lain pun dah peka ataupun dah cakna perkara tersebut. Okey, kemudian dia kata upload pada minggu ketiga tapi saya ada buat perubahan dari itu, betul tak? Saya kata tak apalah, it's okay, awak just buat satu saja and then nanti pada hujung semester awak buat dua-dua sekali, pandai-pandai awak lah nak edit. Saya rasa kalau saya bagi masa kat sini pun tak adalah masalah besar berlaku pun kan, yang penting awak tulis sendiri, alright? Jadi nanti jangan keliru pula nanti kata kenapa sepatutnya dah upload tapi tak disuruh upload. Jadi saya ada buat perubahan. Walau bagaimanapun kalau awak kata awak nak hantar, silakan. Tak ada masalah. Okey, kemudian Ketua Kerja PSM sepatutnya dah bermula, wawancara IGP pun sepatutnya dah bermula ataupun dalam tempoh perancangan. Ini saya sekadar nak ingatkan sebab saya risau pada satu masa nanti awak akan rasa stres yang keterlaluan sebab mungkin bagi khusus ni awak kena banyak sikit lah buat perkara kan, buat tugasan dan sebagainya. Okey, walau bagaimanapun kalau ada soalan silakan awak sampuk saja saya. Saya just nak buat sedikit ulang kaji ringkas lah.
Okey, kemudian kita pergi kepada minggu yang ketiga iaitu minggu lepas, sorry, minggu lepas kita ada bicarakan tentang insan guru unggul. Apa yang dimaksudkan dengan insan guru unggul? Saya tak risau yang tu. Saya lebih risaukan tentang tanggungjawab pelajar tu pada bahagian kanan. So kita tengok dekat situ, pada minggu lepas sepatutnya wawancarakan diri IGPS insan guru perantis telah pun ada dan awak telah pun awak dah pun upload sepatutnya, tapi saya kata saya buat perubahan, awak boleh hantar saja dengan insan, dengan um, awak punya wawancarakan diri yang akan datang, yang versi yang kedua tu. Okay, sekejap sambil-sambil tu saya nak approve rakan-rakan yang bermasuk. Okay, jam saya 158. Okey, dan pada minggu ni, ini yang kita nak tengok pada minggu ni sepatutnya kita akan bicarakan tentang model insan guru, insan guru profesional UPSI dah ada. Sekejap minggu, Sir, ya. nak minta zoom out sikit boleh? Nak ni Ah, Awak tak nampak dah ke? Kesiannya awak. Okey, tak apa, tak apa. Okey, sekejap Saya rasa saya boleh nampak kot. Boleh tak awak? Awak nampak tak? boleh boleh. Alright, terima kasih. Sekejap Tiga. Oh, okey. Sorry. Sepatutnya kita bukan tengok ni. Alamak, saya dah bagi dekat forum, saya bagi tajuk yang kelima. Okey, macam ni. Memandangkan saya dah buat dah forum untuk tajuk yang kelima. Sorry saya ter-escape. Okey, kalau awak perasan, cuba awak tengok atas Okey, sekarang saya pergi atas. Awak tengok yang minggu keempat. Kan, minggu keempat sepatutnya model IGP UPSI, UPSI. Kalau awak tengok dekat dalam macam nota yang saya dah bagi, awak boleh tengoklah. Nota tersebut ataupun model tersebut yang saya berikan adalah hasil daripada kajian lah, daripada pensyarah kita. Okay, jadi rupa-rupanya saya tersilap tengok tadi. Maafkan saya, ampunkan saya. Nampak gayanya saya prepare yang akan datang, iaitu yang insan guru profesional pendidikan Islam. Jadi tapi tak ada masalah, mungkin minggu depan kita akan tengok tajuk insan guru profesional versi UPSI ataupun versi UPSI, dan hari ini kita akan tengok yang versi pendidikan Islam. Okey, walau bagaimanapun yang saya nak tekankan adalah apakah sepatutnya yang awak dah buat dalam minggu ni Okey, penglibatan secara aktif dalam kuliah dan perbincangan, kemudian tugasan wawancara IGP pelaksanaannya telah pun dilaksanakan ataupun dalam proses, sebab nanti awak nak bersibuk-sibuk dengan melakukan program kan. Jadi sekarang sepatutnya kita dah buatlah perkara-perkara asas yang berkaitan dengan pra pelaksanaan tersebut. Kemudian penulisan refleksi berkaitan wawancara IGP sepatutnya telah pun awak tulis. Jadi maknanya ni sepatutnya dah berlaku, tolong ikut perkara ini. Kemudian laporan wawancara IGP dan video pembentangan wawancara IGP. Kemudian projek santun masyarakat kita akan mulakan pada minggu ini, iaitu fasa 1, proposal dan video pembentangan. Tolong ingat sebab saya pun banyak-banyak saya tak ingat dah ni. Jadi awak kena bagikan tugas dalam kumpulan masing-masing. Nanti pada hujung semester nanti saya nak pastikan yang semua tu dah ada. Jadi saya tak nak nanti dah hujung-hujung semester awak kata kena buat ke, kena buat ke kan. Itu saya tak nak dengar lah. Okay, so dia ada video-video kita nak melahirkan TikToker zaman moden. Okay, kemudian persediaan pelajar, okay, ni tak ada masalah lah. Saya nak bagi perhatian kepada tugasan wawancara IGP dan PSM. Projek Santun Masyarakat fasa pertama sepatutnya dah mula pada minggu ini. Alright, cuma kita akan tengok tajuk yang berbeza saja. Okay. Okey, selesailah situ Kalau ada soalan sila sapa saya sampuk saya. Okey, yang ini pun saya rasa saya tak nak pergi terlalu mendalam sangat sebab saya rasa awak semua pun dah selalu dengar istilah-istilah tersebut. Okey, so
Kalau ikutkan sepatutnya kita akan bincangkan dulu tajuk berkaitan dengan insan guru profesional versi UPSI yang saya sebutkan tadi. Tapi saya dah terlajak, kita pergi saja yang ini, iaitu kerangka guru model pendidikan Islam yang khusus pergi kepada guru pendidikan Islam. Yang mana saya yakin awak semua telah pun tengok tajuk ini, dan saya percaya juga awak dah orang kata rapat ataupun dekat dengan istilah-istilah yang kita gunakan. So saya ataupun kami lah, saya dengan Dr. Syahbari merujuk kepada beberapa penulisan yang mana kebanyakan guru pendidikan Islam pun telah pun menggunakan pakai istilah-istilah tersebut, dan kita juga akan menggunakan pakai istilah yang sama, iaitu mudaris, mursyid, muallim, muadib dan murabi. Ada 5 lah. Okey, jadi dalam erti kata lain, apa yang sepatutnya kita bincangkan pada minggu ini adalah bagaimana kita melihat guru itu daripada perspektif pendidikan Islam. So kalau awak tanya saya kan, jadi adakah ini semua ni guru yang berbeza-beza? Jawapannya tidak. Kita boleh katakan ini adalah dimensi. Boleh faham tak maksud saya? Ini adalah dimensi seorang guru dalam konteks pendidikan Islam. So kalau tanya saya, adakah saya kena jadi semua? Jawapannya tak semestinya. Adakah saya kena pilih salah satu? Jawapannya tak semestinya. Okey, nanti awak tengoklah, saya rasa awak pun dah tahu dah, dan sepatutnya awak dah pun orang kata familiar dengan istilah-istilah ini, mudaris, muallim, murabi, mursyid dan muadib. So apa yang saya nak buat adalah saya nak paparkan saja, nak bercakap ni dah malas dah dengan ustaz-ustazah ni. Kita kena bagi ustaz-ustazah yang bercakap lah. Saya nak mendengar saja ustaz-ustazah bercakap. Anyway, saya cuba ambil ataupun saya cuba petik kerangka guru pendidikan Islam yang dicadangkan oleh Imam Al-Ghazali. Seperti biasalah, kalau saya rasa awak semua pun tahu kan, kalau dalam konteks pendidikan Islam, antara tokoh-tokoh yang disebut-sebut adalah Imam Al-Ghazali. Kita punya orang kata apa beliaulah ahli falsafah, beliaulah ahli teologi dan sebagainya. Jadi ini yang dicadangkan oleh Imam Ghazali. Dia kata dalam konteks pendidikan Islam sepatutnya ia dimulakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini saya rasa semua orang sedia maklum kan. Jadi kita sebagai guru, kita ni tengah, dan kita hanya menjadi penurun ataupun kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang di atas sana. Maka tugas ataupun kerjaya sebagai seorang guru, kita melihat yang pertama pendidik. Of course, ini semua orang dah tahu pendidik. Tapi dalam masa yang sama, Imam Ghazali cuba mengingatkan kita bahawa dalam konteks guru pendidikan Islam ataupun guru secara umumnya, kita mainkan peranan sebagai hamba ataupun amanah daripada Allah SWT. Ini saya rasa semua pun boleh faham. Betul tak? Ini kalau saya bagi je ni, saya kata Muhammad Ammar ni kalau bercakap ni, saya rasa mesti dah boleh huraikan semua dengan terperinci. Betul tak? Tapi nanti dulu, part awal nanti dulu. Sebab saya nak tamatkan awal sebelum 2.30, maka saya nak bercakap dulu. Jadi saya rasa awak boleh nampak poin di situ, apa yang cuba disampaikan oleh Imam Ghazali. Okey, kemudian dia kata dah sebagai hamba Allah yang melaksanakan tugas sebagai seorang guru dan juga merupakan seorang pendakwah dalam kalangan muridnya, ada 3 benda penting yang ditekankan. Yang pertama, ilmu, kemahiran dan kepribadian. Saya rasa ini pun dah cukup komprehensif, dah cukup eksklusif, menarik, dan dah cukup menggambarkan yang sepatutnya. Alright? Saya tak tahulah kalau kita boleh tambah baik, tapi pada saya memang dia masih lagi relevan lah hingga ke sekarang pun. Okay, yang pertama dia kata, Imam Ghazali menekankan bahawa seorang guru, yes, of course, mesti ada ilmunya. Kemudian yang kedua, mesti ada kemahirannya, dan yang ketiga, mesti ada kepribadiannya. Ada tak penambahan tuan-tuan dan puan-puan? Ustaz-ustaz, ustazah sekalian, kalau ada penambahan yang mungkin awak rasakan macam boleh tambah lagi ni kan, silakan. Mungkin awak boleh ni, Muhammad Nur, silakan. Saya tengok kopiah putih ni sedap, yang sejuk mata mandang kan. Awak tak payah nak buat macam dalam kelas dia tengok-tengok orang belakang kan. Okey, so dari segi ilmu, kita katakan bahawa yes, seorang guru ataupun seorang ustaz ataupun ustazah, of course ilmunya kena ada, kena mantap. Dan kemudian ilmu yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali adalah ilmu agama yang pertama, dan ilmu konten. Nanti kita akan tengok juga, tak silap saya tak pasti dalam kursus ni ataupun dalam kursus lain, kita juga akan tengok bahawa ilmu pengajaran memang terbagi kepada 2, iaitu
pedagogi, pengetahuan dari segi pedagogi dan pengetahuan daripada segi kandungan. Dalam masa yang sama, pengetahuan dari segi mengimbangkan pedagogi dan kandungan. Maksudnya, awak tahu pedagogi bagus, awak tahu kandungan bagus, tapi kadang-kadang guru pendidikan Islam dia tak pandai nak manipulate pedagogi untuk kandungan-kandungan tertentu. Saya tak tahulah awak boleh faham ke tak boleh faham kan. Tapi saya harap awak boleh faham. Saya cuba ulang. Saya kata, kita kena ada ilmu pedagogi. Betul. Yang awak belajar tu lah kan. PAK 21, macam mana kaedahnya, itu satu. Bagus. And then yang kedua, kita kena ada ilmu tentang konten. Ini pun saya rasa awak okey. Contohnya apa? Fiqh munakahat, contoh. Fiqh muamalat, contoh. Akidah, kan? Dua. Okey, ni settle. Saya percayalah awak semua ada ni muka-muka ilmuwan Islam terkemuka pada masa akan datang ni. InsyaAllah. Cuma satu yang saya nak beritahu, kadang-kadang guru pendidikan Islam terlepas pandang. Dia dah belajar dah pasal pedagogi ni. Dia dah belajar dah pasal ilmu konten dia ni, akidah, undang-undang dan sebagainya. Tetapi dia tak ada flexibility. Flexibility maksudnya dia tak boleh nak bentuk satu bentuk pengajaran yang khas untuk tajuk-tajuk tertentu. Awak boleh faham tak maksud saya? Maknanya dia macam bila ada contoh lah kita pernah tak terfikir yang kita nanti mungkin akan mengajar anak orang asli contoh. Yang sangat asing dengan pendidikan Islam. Ataupun kita mengajar anak-anak Cina di sekolah jenis kebangsaan Cina contoh yang mana mereka sangat macam rasa pendidikan Islam itu asing. Kan? Jadi nak mengajar pendidikan Islam dalam konteks itu kebanyakannya kita jadi kaku, kita dah tak reti dah. Apa yang kita akan buat adalah kita suruh budak baca nota, buat nota dan jawab latihan. Saya harap awak boleh faham poin saya. Saya nak bagi tahu bahawa kita mungkin dah power dari segi konten. Kita dah power dari segi pedagogi. Pedagogi ni maksudnya awak belajar kelas pedagogi tu. Oh, dia kata kena menyoal dengan baik, kena ni dengan baik. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Setiap mata pelajaran dan tajuk-tajuk yang khusus bagi mata pelajaran kita. Contoh kita sekarang ni pendidikan Islam, ada setengah-setengah tajuk tu dengan mengambil kira budak kita dengan konten yang berat tu, kadang-kadang kita tak pernah pun terfikir dalam bahasa lain bagus ni. Awak ada tiba-tiba awak dapat postingnya bukan di sekolah biasa yang sesuai menggunakan kaedah tersebut. Awak dapat satu tempat yang mana sangat sikit guru yang dapat tempat tu. Contohnya sama ada pedalaman di Sabah Sarawak ataupun sekolah orang asli kalau di Semenanjung. Pada waktu tu kita dah jadi blur dah, tak tahu dah nak buat kaedah yang macam mana. Saya harap awak boleh faham poin saya. Jadi mungkin nanti waktu awak sampai di sekolah nanti, biasakan diri dengan inovasi-inovasi yang baru disesuaikan dengan pelajar-pelajar dalam konteks masa. Right? Itu poin dia. Jadi Imam Ghazali pun dah sebut awal-awal dah. Dia kata, okey, guru itu mesti ada ilmunya. Ilmu tu ilmu apa? Dua jenis, pedagoginya dan isi kandungannya ataupun kontennya. Itu satu. Kemudian dari segi kemahiran, sama. Tadi ilmu. Okey, ilmu dari segi agama dan isi pelajaran. Kandungan. Kemahirannya dari segi pedagogi dan komunikasi. Okey, contohnya apa? Pedagogi macam saya sebutkan tadi, keupayaan melaksanakan pembelajaran secara berkesan. Maknanya tak terikat dengan satu-satu kaedah saja. Yang ini saya boleh clear. Kemudian dari segi komunikasi, macam mana sampainya apa yang kita nak sampaikan ataupun isi itu sampai ataupun tidak kepada pelajar dengan baik. Pedagogi, pengetahuan itu sampai ataupun tidak. Dari segi komunikasi, adakah mereka boleh terima apa yang sebenarnya kita nak sampaikan. Contohlah saya kata dari segi pedagoginya, saya nak mengajar cara berwuduk sebagai contoh kan. Okey, boleh tak diorang boleh faham tak dengan pedagogi yang kita gunakan? Contoh. Kemudian dari segi komunikasinya, adakah apa benda yang kita cakap, arahannya jelas dan boleh diterima oleh pelajar?
Alright, pedagogi, kaedahnya dan komunikasi adalah bagaimana kita nak pastikan apa yang kita cakap itu sampai dengan baik supaya tak buang masa dan sebagainya. Alright, sekejap Okey, ini kerangka yang dicadangkan oleh Imam Ghazali. Kemudian Imam Ghazali juga menyebut tentang kepribadian. Dia kata guru-guru juga perlu menjaga personaliti dan kepribadian. Dalam konteks Imam Ghazali, beliau hanya menekankan ataupun saya tak pasti sama ada beliau memperincikan di tempat yang lain ataupun tidak. Cuma kita boleh katakan dalam penulisan beliau ditekankan konsep hikmah dan belas kasihan. Hikmah dan belas kasihan. Hikmah merujuk kepada apa? Kebijaksanaan. Dalam kebijaksanaan kita untuk menyampaikan untuk melaksanakan sesuatu, contohnya cara menegur dan sebagainya, dan belas kasihan maknanya perasaan kasih sayang terhadap pelajar kita. Alright, saya harap yang ini awak boleh bezakan ni, nanti awak cuba baca dan awak terangkan sebab saya nak pergi kepada kelima-lima istilah tersebut, mudaris, muallim dan sebagainya. Okey, kepribadian, kasihan dan hikmah. Hikmah merujuk kepada apa? Kebijaksanaan. Maknanya kita sebagai seorang guru, kita kena menunjukkan kepribadian atau personality yang punya hikmah. Dari segi ilmu pengetahuan, ni kita punya wisdom kepala otak kita ni, dan dalam masa yang sama, tingkah laku kita kan. Maknanya macam mana the way kita nak sampai ke sesuatu tu dengan cara yang begitu cantik, yang sampai pada pelajar kita. Contoh, cara nak menegurnya macam mana. Saya nak sebut lebih-lebih pun tak boleh juga sebab saya di sekolah dulu pun saya taklah begitu berhikmah sangat. Sebab saya ni straightforward punya orang kan. Tapi tak apa, nanti kita tengok macam mana kesesuaian yang kita boleh gunakan hikmah dalam dalam konteks di sekolah. Dan begitu juga dengan belas kasihan lah. Alright. Oh, sorry. Okey, dalam masa yang sama, saya juga merujuk kepada satu penulisan daripada tokoh pendidikan Islam juga. Saya suka merujuk kepada kerangka ini. Oh, sorry. Okey, ini daripada beberapa tokoh lah daripada Malaysia yang membuat pemerhatian dan perincian berkenaan dengan personality ataupun guru-guru cemerlang di Malaysia. Jadi beliau ataupun mereka lah awak buat sedikit penulisan ke, mana tahu kan berkaitan dengan perbezaan antara kerangka yang dicadangkan oleh Imam Ghazali. Jom kita tengok semula. Kalau kita katakan Imam Ghazali yang dicadangkan, dia kata apa? Dia penekanan dia mungkin sedikit konvensional. Dia kata dalam konteks guru ini, dia kata guru bertanggungjawab pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai seorang guru, kita bertanggungjawab mempunyai 3 ciri yang penting ataupun menekankan 3 perkara penting, iaitu ilmu, kemahiran dan kepribadian. Ini yang dicadangkan oleh Imam Ghazali. Ilmu terbagi kepada 2, iaitu agama dan isi pelajaran. Ilmu konten dan ilmu agama. Kemahiran dari segi pedagogi dan cara penyampaian ataupun bercakap. Setengah orang, dia ada pedagogi yang bagus, tapi komunikasi dia tak bagus. Awak boleh nampak tak perbezaan antara pedagogi dan komunikasi? Dia tak semestinya sama. Sebab kalau kita katakan pedagogi adalah cara dia mengajar, mungkin dia menggunakan aktiviti-aktiviti dan sebagainya, permainan dan sebagainya. Komunikasi is another thing. Komunikasi ialah cara kita bertutur dan cara kita menyampaikan atau memindahkan sesuatu. Boleh nampak tak beza antara dua dia? Ada orang pedagoginya bagus, komunikasinya kurang baik. Contohnya, dia mahir menggunakan ICT, maka dia boleh buat permainan, pelajar seronok lah, enjoy. Tapi bila teknologi itu tak ada contoh ataupun rosak, elektrik tiba-tiba tak ada, dia terus lost. Dia dah tak boleh dah nak menyampaikan pembelajaran dengan baik sebab dia berkomunikasi mungkin dia tak ada keupayaan untuk menjelaskan sesuatu dengan baik. Maklumat tak sampai. Boleh faham poin saya? Pedagogi dan komunikasi adalah dua perkara yang berbeza. Kita tak katakan pedagogi itu adalah komunikasi. Kita tak boleh juga kata orang yang mahir pedagogi mempunyai kemahiran dalam komunikasi.
Macam tu. Macam contoh yang saya bagi tadi, ada orang pedagoginya sangat bagus tapi komunikasinya hauk. Ada juga orang yang komunikasinya power tapi bila kita nak bagi dia pedagogi, dia tak reti dah. Contohnya dia tak reti nak pelbagaikan aktiviti-aktiviti dalam pedagogi. Alright, saya harap yang tu jelas dan kepribadian kita bagikan kepada dua, iaitu perasaan belas kasihan, maknanya dia ada rasa sayang terhadap budak, pelajar dan suasana persekolahan, dan begitu juga dia melaksanakan sesuatu dengan penuh hikmah. Dia nak menyelesaikan masalah dengan hikmah. Hikmah ni maknanya bukan something yang begitu direct. Dia mempunyai teknik ataupun strategi yang kita panggil sebagai kebijaksanaan. Okey, yang saya nak bezakan sekarang adalah daripada kerangka tadi, kalau kita perasan seperti yang baharu yang dicadangkan oleh Halim Tamuri dengan saya tak ingat nama seorang lagi, mereka mencadangkan sesuatu yang sedikit baharu, dan kalau awak semua boleh nampak, yang membezakannya adalah dia tambahlah sikit ada kemahiran dari segi ICT. Alright. Kemudian dicadangkan guru yang baik ataupun guru cemerlang mempunyai kemahiran dan kecekapan dari segi komunikasi ataupun ICT. Kemudian penulisan, berbahasa, merawat dan seni. Okey, saya nak bagi awak masa sekejap awak tengok yang ini. Nanti saya nak awak terangkan apa yang awak faham dengan apa yang ditulis oleh Ab Halim Tamuri melalui kerangka ini. Kalau awak nak cuba faham macam yang saya sebut tadi, macam mana dia boleh keluar dengan kerangka ni, dia begini mereka melakukan satu pemerhatian terhadap beberapa, saya tak pasti berapa jumlah dia, mereka pergi ke serata Malaysia, dia dapatkan guru-guru cemerlang pendidikan Islam, mereka buat pencerapan dan pemerhatian dan interview guru tersebut dan rakan-rakan sekelilingnya. Alright? Dan akhirnya dia come out dengan kerangka ini. Maksudnya dia rumuskan, dia cuba buat kesimpulan daripada sekian-sekian. Saya tak pasti berapa puluh tokoh ataupun guru-guru cemerlang yang diperhatikan, dan setelah mereka perhatikan guru-guru tersebut, mereka come out dengan satu conclusion ataupun khulasah kan. Dia cuba meringkaskan daripada semua-semua cikgu-cikgu yang kita tengok, ini antara ciri-ciri yang ada. Contoh. Right? So dia kata yang pertama, mereka ni mempunyai ciri-ciri persamaan, iaitu mempunyai kemahiran dan kecekapan dari segi ICT. Dia kata, maknanya saya boleh kata tak ketinggalan lah. Mereka tak ketinggalan dari segi ICT. Silakan. Tak ada. Okey, kemudian mereka perhatikan juga guru-guru pendidikan Islam mempunyai kebolehan dan kelebihan dari segi penulisan. Okey, Buku bila pasal saya kat cakap tu ni, apa saya ya? nak dalam masa sama awak fikirkan macam kalau penulisan macam mana kita orang ni macam mana? Tak ada Adakah awak harga. kena menulis kat surat khabar ke macam mana kan? Okey, kemudian dari segi berbahasa, maknanya guru-guru pendidikan Islam pandai tak berbahasa. That's why saya nak minta nanti semua orang ni akan present Ada masing-masing kan. dah Kita nama nak tengok akaun macam tapi mana seni tak tahu berbahasa harga. kita. Adakah kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang tak difahami? Okey, ataupun adakah bila kita nak bercakap tu kita banyak Tak tahu harga sebagai atas contoh, nama akaun ataupun je. adakah semasa kita bercakap kalimah-kalimah yang kita gunakan tu tak cantik ataupun tak Kan? sesuai dengan apa Ya, yang ibu nak kita nak maksudkan sebagai masuk contoh. Islam Alright, ni. kemudian kemahiran dan kecekapan merawat. Saya kurang pasti merawat di sini merujuk kepada apa, tapi saya percaya antara yang dimaksudkan bukan merawat yang doktor tu. Pada pandangan saya, dia merawat maksudnya dia boleh melihat masalah yang ada pada diri pelajar dan dia boleh secara fleksibel, dia boleh memperbaiki masalah tersebut secara berkesan. Awak boleh faham tak poin saya? Alright, macam saya sebut tadi lah. Kadang-kadang kita kata kita faham, kita tahu nak tulis jawi dengan baik ataupun kita mahir tajwid. Tapi bila sampai dalam satu-satu kelompok belajar, kita lost. Sebab apa? Kita kata macam, alamak, aku prepare budak-budak Melayu. Tapi aku kena ajar ni, budak-budak ni, lidah dia pekat. Kan? Nak baca pun, membaca kul pun susah. So, kita dah lost dekat situ. Sebab kita punya expectation lain dengan apa yang kita dapat.
Saya harap awak boleh faham maksud saya. So ini yang dia cuba maksudkan dengan merawat, dan dia kata juga kemahiran dan kecekapan juga merupakan satu bentuk seni. Jadi maknanya dia kata dalam guru pendidikan Islam ni mereka macam ada seninya yang tersendiri. Jadi saya rasa sepatutnya memang kita boleh faham bahawa dalam mengajar ni kita kena faham yang kita ada style masing-masing. Itu cara dia. Mungkin ada setengah orang dia kata style dia setiap kali mulakan kelas dia mesti nak bersembang dulu, contoh. Jangan sampai 2 jam menyembang ni tak start-start sudah. Lepas tu disalahkan masa. Oh, masa begitu mencemburui kita. Macam tu kan. Banyaklah kau kan. Dia dah mula dengan menyembang bagai, tiba-tiba dia menyalahkan masa. That's why saya kata ini adalah satu seni. Jadi dia dapati bahawa apabila diperhatikan guru-guru ni dia ada keunikan. Jadi kita boleh simpulkan bahawa setiap guru ni dia ada seni bicaranya yang tersendiri. Dia ada seni aturnya yang tersendiri. Dia ada arkitekturnya yang tersendiri. Macam mana dia nak bentuk kelas tersebut. So, adakah anda dah pilih dah bagaimanakah seni yang anda akan gunakan nanti? Nantikan selepas ini. Okey, Zulfadli, jangan tercengang-cengang sangat. Cuba fikir, cuba tengok balik diri sendiri kan. Cuba tengok apa kelebihan ada pada. Saya nak tanya nanti tau. Saya ni sebab tak cukup masa je ni. Sebenarnya kalau ikutkan saya nak awak yang terangkan benda ni, tapi sebab kena kejar masa. Saya minta maaf. Saya rasa dah beberapa kali dah kita jadi macam ni, tapi saya minta maaf dan saya tak boleh elak. Kalau boleh elak memang saya elak lah. Dia Muhammad Zuadin dia kata, oh tak apa sir, tak apa dia kata. Kan, tangan dia gini contoh alright, boleh faham Jadi dia kata begitu. Jadi dia kata pengajaran ini juga merupakan satu seni dan dia dapati bahawa cikgu-cikgu mempunyai seni yang tersendiri. Jadi cuba Zul Adin cuba tanya diri sendiri, Akila, Alia, Afira, cuba tanya diri sendiri ni. Yang pertama ni, kan kita nak muhasabah diri kan, nak refleksi diri kan. Ni Muhammad, cuba tanya pada diri sendiri, apa kelebihan yang ada pada aku ni? Boleh taranum? Kalau boleh taranum, seronoklah sikit. Kan? Macam saya kata dululah, dari sekolah saya dulu, ada seorang ustaz yang tak pandai taranum. Tapi suara dia memang nyaring gila. Dan dia mengajar bagus. Jadi bila time dia mengajar tajwid tu, kita akan dengar suara dia. Walah! Macam tu kan? Sampai satu sekolah boleh dengar. Bila dengar je dia punya wala tu panjang-panjang tu, semua orang dah tahu dah. Ini confirm Ustaz Marah tengah mengajar tajuk. Wala, dia kata kan. Saya kata, apa benda surah yang dia baca tiap minggu mesti ada wala kan. Kadang-kadang kita tak jumpa pun kan. Tapi saya kata, tak apalah. Mungkin dia bagi contoh mat jaiz mufasil ke, mat wajib mutasil ke kan contohnya. Tapi itulah dianya. Setiap kali dia mengajar tajwid, wala. Sampai kesudah. Sampai ujung tahun dia punya wala tak habis-habis kan. Tapi percaya tak percaya, itu jadi trademark dia dan student sangat enjoy dengan dia. Dan dia punya pelajar pun suka masuk kelas dia. Mungkin terhibur dengan dia punya wala tu. So ini yang saya katakan dengan seni, trademark. Apa trademark kita? Kan kalau saya nak tanya, Amira lah contoh, ataupun Zul Adin lah contoh, Ana Syazana lah contoh, Siti Nurhayani lah contoh kan. Pernah tak kita terfikir nanti kan dah sampai kat sekolah, apa trademark yang aku nak gunakan? Trademark ni bukannya maksudnya macam senyum, yang macam Bob tu kan, mesra, bukan yang macam tu. Jangan nak mengada-ngada pula Zulfadli, awak masuk kelas kan, Assalamualaikum semua, mesra. Jangan nak mengada-ngada. Kalau saya yang tengok awak mengajar, siap awak kan. Awak saya jumpa lagi sem depan. Jadi bukan macam tu. Maksud dia trademark dia bila kita masuk, apa yang menyebabkan pelajar akan sentiasa ingat pada kita, suka, nampak tak? So daripada pemerhatian tersebut, dia kata bahawa apabila diperhatikan guru-guru pendidikan Islam yang guru cemerlang ini, mereka ada seninya masing-masing. Kemudian setiap masalah yang datang kepada mereka, mereka ada jalan untuk merawatnya. Mereka ada ubatnya. Nampak tak? Saya gunakan istilah ataupun term flexibility. Fleksibel. Maknanya bagilah masalah apa pun, dia akan ada inovasi dia. Bila kita sebut inovasi, awak jangan ingat inovasi dia mesti come out dengan satu bentuk permainan, satu bentuk sistem. Tak semestinya. Saya antara orang yang sangat takut dengan istilah inovasi dulu. Sebab saya selalu bayangkan inovasi mesti ada permainan yang dihasilkan. Inovasi mesti ada sistem yang dia hasilkan. Tapi sebenarnya tidak. Bila saya fikir-fikir balik, saya pergi orang kata inovasi, baru saya faham. Rupa-rupanya saya dah buat lebih berpuluh-puluh inovasi. Sebab pelajar kita unik. Pelajar kita unik. Setiap kali kita membuat sesuatu pendekatan yang baru, untuk disesuaikan dengan pelajar yang begini, begini dan begini, itu dinamakan sebagai inovasi.
Boleh faham tak? So daripada perhatian tu daripada yang kita sebutkan tadi, dia kata antara guru cemerlang yang bagus ataupun antara ciri-ciri guru cemerlang yang diperhatikan adalah kemahiran dan mempunyai kecekapan. Dari segi apa? Komunikasi dan ICT. This is clear. Kemudian saya kata penulisan, mereka boleh menulis dengan baik dan jelas, dan mungkin orang kata, saya rasalah pandangan saya, mungkin ia juga merangkumi kepada cara kita menulis, maknanya kekemasan dalam menulis. Sebab dia orang perhatikan pemerhatian yang mereka lakukan juga dari segi penulisan RPH. Okey, dan mempunyai kemahiran berbahasa, yang ini pada saya sangat penting, dan juga merawat dan mempunyai seni mengajar yang tersendiri. Okey, jom kita tengok yang kedua. Mengikut daripada kajian ni, dia kata mereka perhatikan juga pengajaran dan pembelajaran guru-guru pendidikan Islam. Mereka mempunyai visi dan misi. Visi dan misi ni maksudnya awak jangan salah faham. Bukan maksudnya awak mesti mencipta visi dan misi tersendiri, tak. Maksudnya awak tahu visi dan misi sekolah tersebut, visi dan misi pembelajaran pendidikan Islam. Boleh faham tak setakat ni? Contoh pada DSKP, baca tak visi dan misi? Sebenarnya kita nak lahirkan apa? Kita nak lahirkan apa? Kita nak pelajar kita macam mana? Tahu solat dan sebagainya. Sejauh mana kita tekankan solat dalam pembelajaran? Alright. Kemudian kita dapat perhatikan juga mereka mempunyai persediaan PDPC yang baik. Right? Persediaan tu macam mana? Penulisan, rancangan pengajaran. Tapi saya tak boleh nak kata apa juga. Sebab saya pernah juga perhatikan guru cemerlang. Tapi penulisan RPH dia very simple. 2-3 baris je. Sebab apa? Ini dipengaruhi oleh cara seseorang itu melihat kepentingan penulisan RPH. So untuk pengetahuan awak, ada setengah guru cemerlang, dia sangat cemerlang, tapi pada dia RPH tak perlu beria sangat, yo-yo-o sangat. Jadi dia kata cukuplah kita yo-yo-o ni masa bila? Masa kita belajar kat universiti kan. Tapi ini juga sebenarnya macam saya jugalah. Tapi awak tolong jangan ngada-ngada nanti kat sekolah masa cikgu nak kena pencerapan daripada awak punya penyelia, awak jangan cakap macam tu. So Dr. Tajuh kata tak payah yo-yo-o sangat kan. Jangan-jangan. Untuk awak memang kena yo-yo-o lah. Kan awak kena tulis beria kan sampai tahap semua boleh macam everything pun scripted contohnya kan. Seolah-olah semuanya perlu diskripkan. Contoh kan kalau awak punya cukuplah. Saya pun zaman awak tu saya rasa dah azab dah dulu kan. Dan saya memberontak, jiwa saya meracau-racau. Cuma tak ada confession je pada waktu tu kan. Kalau tak saya pun nak tulis juga. Hello guys, kenapa kita kena tulis panjang-panjang dekat RPH kan? RPH berjela-jela you all. Kan pada waktu tu saya pun meronta-ronta. Saya dah orang kata dah mengadu-ngadu dah pada jiran tetangga, tapi semua orang tak boleh nak buat apa kan. Tapi dan bila sampai ke sekolah, hakikat dia satu page kita boleh buat 3 RPH kan. Yang the most important thing saja ataupun poin-poin yang penting saja yang kita maksudkan. Tapi tak apa, untuk peringkat awak buatlah yang paling skema, kemas-kemas dan sebagainya. Saya nak cerita tu bukan apa, sebab saya melihat kepada dia kata mengadakan persediaan PDPC, jadi mungkin orang ingat PDPC persediaan tu maknanya terlalu terperinci kan. Alamak, jam saya dah 2.30 dah. Okey, tak apa. Kemudian set induksi pengurusan kelas, saya rasa awak dah ambil kelas KPS Sosiologi Pendidikan, awak dah perbincangkan tentang tentang set induksi kan, permulaan pengajaran macam mana kan, nak bagi pengajaran itu menarik, nak mulakan dengan apa, cerita, kuis dan sebagainya. Okey, kemudian pengurusan kelas, pelaksanaan, inilah yang antara ciri-ciri ataupun kekuatan yang dia dapati daripada guru-guru cemerlang tersebut. Pelaksanaannya cantik, smooth, sebab persediaannya bagus, bahan bantu mengajar yang digunakan, penilaian yang digunakan, bagaimana dia menilai pelajar di dalam kelas dengan soal jawab dan sebagainya kan. Dan penutup, bagaimana dia menutup kelas tersebut. Penilaian saya rasa awak faham kan, kita ada beberapa banyak jenis penilaian kan. So antaranya ialah penilaian kefahaman pelajar dengan bertanya secara spontan. Ada juga penilaian dari segi bagi kerja rumah, dan ada juga penilaian dari segi kuis sebagai contoh ataupun mungkin dibagi peperiksaan pertengahan tahun ataupun kuis mengejut. Kuis mengejut pun ada yang tak setuju, ada yang kata macam kuis tak boleh mengejut-mengejut. Dia mesti ada preparation daripada pelajar. So saya pun tak tahulah, kadang-kadang saya suka je buat mengejut ni kan, tapi dengan syarat kuis tu taklah sukar sangat.
Alright, dan akhir sekali mereka juga melihat dari segi kepribadian. Dia kata mereka dapat lihat dalam diri guru-guru cemerlang, mereka ada konsep ta'abbud kan, mereka ada mungkin dari segi interview tu, dia kata kenapa cikgu buat yang terbaik dalam pembelajaran. Mungkin guru-guru ini selalu sebut, dia kata saya menganggap pekerjaan sebagai ibadah sebagai contoh. Jadi mereka memperincikan atau mereka merumuskan bahawa guru-guru yang bagus ni dia ada rasa unsur-unsur ta'abbud dalam diri dia. Dia merasakan macam dia masuk lambat, dia tak fikir takut yang lain, dia risau nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenapa lambat ataupun dipersoalkan di akhirat nanti, ya. Contoh. Kemudian kepribadiannya juga melibatkan penampilan diri, ya, yang baik guru cemerlang. Tapi contoh perempuan, ya, pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian, awak kena jaga. Ada juga yang saya jumpa dulu, mentang-mentang dia kata macam tak apa, kami ni pun daripada pondok, dia kata kan. Memang betul daripada pondok, penampilan tu orang kata zuhud, tapi pada kan, sebab kita kena terima hakikat bahawa pelajar-pelajar kita menilai kita dari segi penampilan. So kalau macam pakai kopiah macam Mihamat tu sebagai contoh, pasti kalau tanya diri kita berapa kali kita basuh kopiah tu. Kan? Jadi pernah tak terfikir bila kali terakhir kita basuh, kita rendam pakai klorok kan? Adakah dia punya rendaman itu seusia dengan kita contoh kan? Kali terakhir masa sekolah menengah dulu Ustaz, contoh kan? Jadi kita tanya diri kita. Jadi kadang-kadang pelajar kita dia akan nampak benda tu macam Allahu Akbar, daki kopiah dia, contoh dia kan. Jadi saya rasa kalau awak tengok, awak pun boleh jelaskan perkara inilah, ya. Okey, jadi apa yang saya nak minta awak buat, sorry kalau saya laju, sebenarnya saya ni nak bertanya soalan, tapi nak buat macam mana kan, mengejar masa. Okey, jadi apa yang saya nak minta awak buat hari ni adalah awak baca nota yang kita dah bekalkan. Dan saya nak minta macam ni, awak faham semua konteks 5-5 ni. Mudaris, muallim. So kalau basically kita boleh faham apa? Muallim basic, kerja dia mengajar je. Betul tak? Mudaris lebih sikit, dia mendidik. Betul tak? Kemudian kalau kita pergi apa? Murabi ataupun mursyid. Mursyid ni yang paling tinggi, betul tak? Mursyid ni sampai satu tahap yang bahawa dia tak perlu mengajar direct lagi dah. Sebab diri dia tu sendiri disanjung oleh masyarakat. Maka masyarakat mengangkat dia sebagai seorang yang mursyid. Mursyid tak semestinya seorang guru. Dia mungkin jadi seorang yang biasa-biasa tapi ketokohannya menjadi guru kepada orang lain. Dan dia diangkat sebagai mursyid. Boleh faham tak poin saya? Mursyid ni orang kata macam dia dah tak perlu lagi dah nak mengajar direct. Okey kawan-kawan, tolong dengar apa saya nak cakap. Okey, rukun Islam 5 perkara, tak ada. Bukan macam tu. Dia sampai satu tahap, dia tu sendiri, persona pada diri dia tu menjadi contoh kepada orang lain, maka dia sebenarnya percaya atau tidak telah pun diangkat sebagai seorang yang bertaraf mursyid. Boleh faham tak poin saya? Personality, kepribadian dan ketokohan yang ada pada diri dia tu automatik telah pun menjadikan dia tu adalah mursyid pada masyarakat. Jadi, apa yang saya nak minta awak buat, tolong baca ke-5-5, tolong fahamkan, ya, dan awak tolong pilih satu ciri. Macam saya sebut tadi, adakah kita kena pilih satu? Adakah contohnya macam Siti Mazatul? Adakah Siti Mazatul kena jadi guru mursyid? Bukan macam tu. Bukan macam tu. Sebenarnya kita nak cuba kumpulkan ke-5-5 ciri dalam diri kita. Alright? Bukannya maksudnya saya ni garang. Jadi saya kena jadi seorang guru muaddib. Salah. Memang muaddib ni guru yang bersifat guru disiplin. Betul. Tapi awak bukannya nak jadi guru muaddib semata-mata. Awak nak jadi semua tu, cuma mungkinlah kerana awak garang, awak lebih kepada bersifat muaddib. Boleh faham jadi kita ada 5 ciri-ciri ni, kita sebenarnya nak jadi ataupun nak serapkan semua dalam diri kita. Jadi apa yang saya nak minta awak buat, ada masa lebih kurang 2 jam ni, awak pilih satu, baca betul-betul dan awak cuba ulas di ruangan forum satu atribut. Satu atribut. Maksudnya awak nak ambil mudaris ke, muallim ke, and then satu yang awak pilih tu, awak huraikan secara terperinci dan kontekstual dan awak berikan contoh yang bersesuaian dalam konteks yang real. Dalam konteks yang real. Faham maksud saya? Maknanya saya nak awak
bagi cerita yang betul-betul macam di sekolah, sama ada pengalaman awak. Ingat tak saya sebut hari tu, saya nakkan perkongsian, okey, yang berbentuk kontekstual. Jadi dia akan jadi lebih menarik dan lebih seronok saya nak baca. Jelas tak arahan saya? Silakan kalau ada yang kurang jelas dengan arahan saya ataupun nak tanya soalan, berapa patah perkataan? Tidak kurang daripada 100 patah perkataan. Okey, kalau ada soalan silakan. Selesaikan dalam masa 2 jam tu ke doktor? Sebaik-baiknya dalam masa 2 jam. Sebab apa? Sebab nak mudahkan awak dan mudahkan rakan-rakan yang lain. Sebab kalau awak buat malam kan nanti, memang forum ni saya tak boleh tutup. Sebab saya tak boleh tutup mengikut masa. Forum diikut hari. Jadi dia automatik tamat pada 11.59. Tapi saya sangat-sangatlah mohon jasa baik awak semua yang baik-baik, yang handsome-handsome ni, yang cantik-cantik ni, yang wajah-wajah ahli syurga depan saya ni, terutama yang saya nampak ni lah kan. Okey, saya sangat minta jasa baik awak buatlah sekarang sebab memudahkan rakan-rakan awak yang lain nanti nak komen. Sebab nanti selepas awak bagi jawapan awak, saya akan minta awak komen satu jawapan daripada rakan-rakan awak tu. Okey, jawapan ataupun awak nak komen jawapan rakan tu macam mana, awak boleh komen lah, awak boleh bagi penambahan atau mungkin awak nak menyatakan yang awak tak setuju, tapi dalam keadaan yang penuh hikmah lah. Jangan tak setuju. Kau dah kenapa cakap macam ni kan? Aku rasa kau cakap ni macam orang tak ada otak tu. Janganlah macam tu kan. Awak cakap saya kurang, dalam hal ini, saya kurang sependapat dengan saudara contoh kan. Nampak menarik sikit. Boleh ke? Ada tak yang tak jelas? Penulisan dia adalah jangan kurang daripada 100 patah perkataan untuk komen balas kepada seorang rakan anda, iaitu saya tak tetapkan. Tak kisahlah berapa patah perkataan sekalipun. Kalau kurang 100 pun boleh. Jelas ke? Jawapan awak lebih daripada 100 patah perkataan, jangan kurang. Komen balas kepada jawapan rakan, boleh kurang. Tapi kalau awak jawab lebih, itu lagilah cantik. Ingat, guru pendidikan Islam dia kena pandai menulis, pandai berhujah dan sebagainya. Okey, jadi untuk minggu keempat ni masih lagi nampak gayanya kita melihat penulisan. InsyaAllah pada minggu depan atau minggu satu lagi, kita akan mulalah dengar awak beraksi. Mulalah kita dengar masing-masing akan berhujah dan mempertahankan proposal masing-masing. Okey, jelas ke setakat ni? Okey, saya anggap tak ada masalah lah. Sorry, saya pun dah lambat ni. Saya kena masuk dalam pukul 3, tapi saya perlu berada 2.45. Macam tu. Jadi that's why saya kena ni lah. Silakan, ada soalan? Oh, tak ada. Doktor nak tanya, nota hari ni doktor akan letak di MyGuru ya? Sebenarnya saya rasa semua saya dah bagi dah sebenarnya. Betul tak? Sebenarnya saya rasa semua dah ada. Cuba awak tengok betul. Andai kata tak ada, awak tolong seorang wakil PM saya, nanti saya bagi link terus dekat saya punya folder. Tak ada apa yang saya nak sembunyikan. Saya akan kongsikan semua. Anyway, terima kasih awak tanya saya. Mungkin betul juga. Mungkin awak betul. Tapi kalau saya silap, tolong bagi tahu saya, nanti PM saya. Tapi yang ini saya rasa saya dah bagi dah kot. Okey, ada soalan lain ke? Ada tak? Saya nak tanya, ada tak yang dah ada nota ni? Saya takut saya silap. Okey, awak cuba tengok kat sini lah. Cuba seorang buka laju-laju. Saya kira sampai 3 saat je. 1, 2, 3. Okey, boleh tak buka? Is it bukaable? Okey, so awak tengok. Boleh. Okey, awak tengok yang minggu keempat. Minggu keempat dah awak cari sekarang. Okey, so boleh ke saya tamatkan sekarang? Silakan kalau ada soalan lain. Sorry lah, saya pun tak seronok juga nak kerja-kerja macam ni.
Betul. Attribute tu ciri-ciri lah. So dalam kes kita ni, kita katakan mudaris tu satu attribute. Terima kasih Nasrul. Okay, satu tu. Macam saya nak awak pilih satu attribute. Macam saya sebutkan tadi, attribute sebenarnya kalau tak ada, saya nak meninggalkan perbincangan hari ni lah. Okey, tak ada So saya anggap semua okey. Jadi nasib baik jugalah, tajuknya senang lah juga kan. Jadi awak tengok balik yang tu, awak pilih satu dan awak cuba huraikan seperti sebutkan tadi dan balas komen satu orang rakan anda. So saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Saya minta maaf atas masalah yang berlaku. Dan insyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Selamat meneruskan ibadah puasa. Bye. Bye doktor. Bye. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.